Assalamualaikum pada yang menyokong Iswau Iskandar Channel. Okey, hari ini kita ada konten baru, okey. Yeah. Kita ada tetamu istimewa baru. Okey, orangnya handsome lagi, muda remaja, Amboi. Okey. Dia memang seorang yang popular di dalam masyarakat basking. Right, kan? Terima kasih. Saya dengan panggil ni Cik Dad lah. Tapi yang cerita seterusnya kita akan dengar lah daripada Cik Dad sendiri. So Cik Dad ceritalah macam mana, how you get maybe nama Cik Dad tu, kan. Sejarah you, macam mana you boleh terjerumus ke dalam industri muzik ni, dalam kategori basker ke, artis ke, apa ke. Saya rasa ramai nak tahulah, kan, nak kenal Cik Dad ni. Baik ni dia nyanyi, saya suka dia nyanyi. Saya enjoy kalau kau tengok Cik Dad perform. Terima kasih. Alright. Okey, Cik Dad. Alright, Teruskan. Salam sejahtera buat semua. Salam kita di bulan Ramadan ni, salam Ramadan buat semua. Saya Cik Dad Aka Mahathir Abdul Rahim. Oh, itu ya. Itu nama sebenarnya, Mahathir Abdul Rahim. Dan nickname ni dapat Cik Dad ni ketika zaman-zaman kita berbasking di Central Market. Ya. So kawan tak tahu nama panjang tu kan, nama sebenarnya. So dia selalu panggil Cik Dad. Oh, ni tak ada kaitan dengan nama macam nama Tun tu? Tak ada. Melekat terus sehingga kini. So saya gunakan nama ni. Itulah sejarah lah. Yes. Okey. So saya terus menggunakan nama ni sebagai saya punya stage name, Cik Dad. Oh, stage name Stage name. Okey, kita akan bercerita tentang industri basking ataupun basker. Saya rasa sebelum tu you cerita macam mana you punya sejarah dulu sebelum you jadi artis, sebelum you jadi yang boleh melibatkan sampai jadi macam keadaan sekarang ni lah. Maksudnya sekarang dah basker. Basker you ada juga perform kat club, kan? You ada juga perform as a recording kan? Ada buat recording. Album kan? So as a artist, recording artist, as a performer, kan? Pembabitan dari mula tu. Dari mana? Memang dah start daripada sekolah ke, daripada kecil-kecil ke, ataupun lahir-lahir dah turun. Yeah man, reggae apa. Perjalanan seni saya agak panjang. Kita bermula ketika kita zaman sekolah lah, kan. Ya. So kita bermula daripada age yang awal 15 tahun, 16 tahun tu kita dah sibuk dalam industri indie. Ketika tu dah start dengan punk band. Main-main di gigs di sekitar Kuala Lumpur, kan. Band pertama saya Madness Crew. Tapi kita tak ada into mainstream, kita masih dalam indie punya circle. I see. So dalam perjalanan tu kita start lah buat band and then recording, a few recording. Saya dah terjebak banyak dengan recording company, tapi banyak tergendala, tersekat di tepi jalan. Ingat tak tahun bila yang start mula-mula tu? Tahun? Start kita sign kontrak pertama 1989, 1990. Ui, itu zaman saya pun baru start tu. Ketika tu masih di bangku sekolah, saya ambil ketusan SPM. At that time dah ada yang konsep macam you cakap tadi tu. Indie ketika tu dah memang sebenarnya mainstream is mainstream, tapi yang indie ni dia rancak tapi dia ada dia punya kelompok tersendiri. I see. Okey. Kan. So ketika tu kita di bawah naungan Bunga Tanjung Productions. Wow. Encik Noramin ada buat. Noramin tu yang DJ radio. DJ radio Moshi RTM. Yang Moshi tu seorang yang popular juga tu. Ketika tu kan. So record tapi tak jadi, projek tu bukan tak jadi. Kira dah siap record tapi tak ada distributor. Ya, okey. So bila tak ada distributor, kita beralih kepada company records yang lain. Okey. Saya terlibat dengan Red Tomato Productions ketika tu. Red Tomato tu saya tahu. Kencia. Ya, ketika tu lah first time saya jumpa abang. Ya betul, kita jumpa time tu kan. Itu sejarah lama. 80s ni, 80s nak penghujung dah 90s ke. Almost there lah, dah dekat 90s saya kan. 90s.
projek tu pun terbengkalai juga. Ya. Yeah. So saya ketika tu memang decide untuk berjalan secara independen atau individu sendirilah. Okay. Di situlah bermulanya saya start basking. Oh, basking ya. Pasal kita nak meneruskan kita punya perjuangan So seni. basking tu maksudnya dah start tu tahun bila tu start tu? Yang betul-betul saya full time sebagai basker tahun 1993. Oh, sejarah yang panjang ni. Bayangkan 93 Cik Dad dah basking. Kita masa tu masa tu basking ni kita tak nampak lagi dia macam satu cabang seni yang macam sekarang lah kan. Masa kita nampak basking tu dia macam jarang-jarang macam tu kan. Ketika zaman tu kira tak tabu. Kalau basking je orang akan anggap kita sebagai DBKL pun pernah labelkan kita sebagai pengemis Separa 3. Aduh. Ketika tu. Dan saya 93 ke 95 tu saya masih bekerja. Saya bekerja di sebuah factory sebagai junior tech. Okay. Kemudian pada malam harinya kita kerja office hour 9 to 5 dan malam harinya kita buat basking keluar cari extra money kan. Okay. Dan ketika tu kita punya scope dan scene kita direcord untuk satu majalah 3 punya content. Okay. Seniman jalanan ketika tu 93. Dialah dia panggil seniman jalanan kan. Dan ketika keluar je keluar dalam TV lah. Masa tu TV kira media masa yang orang kata memang important kan, penting kan. Betul. And then baru dah tahu orang tahu di tempat kerja tahu yang saya buat basking ni. Oh, so ada efek ke? Ada efek ketika tu pasal dia kecoh sikit lah. And then kita dipanggil oleh pihak management kan. Dia nak tahu kita punya perkembangan kan. Tapi bagusnya ketika tu saya punya boss manager saya tu dia memang memahami. So saya ingat dia panggil dia open minded lah kan. Saya ingat ketika tu dia nak bagi saya warning letter ke apa tapi dia very supportive kan. So saya pun teruskan. Dan pada satu ketika tu saya berhenti kerja kilang dan saya nak ambil sambung belajar college. Okay, right. Saya ambil diploma in business management. Nampak jangan pandang sebelah mata tau. So saya memang all out ketika tu 2 tahun tu memang saya terpaksa struggle. Siang hari pergi college, malam tu saya start basking di ketika tu location saya petang di Central Market. And then malam hari tu kita main di Brickfield ataupun di Bangsa. Very very hot spot lah ketika tu. Ketika tu lah 95 to 97 time lah. So selepas saya dapat complete saya punya study semua, dah dapat diploma semua. Tapi saya stuck lah pasal kita masuk ke era 98 tu dah zaman recession. Oh yelah, betul lah zaman tu. Zaman recession, ekonomi sangat teruk kan. So tak ada ruang kerja untuk saya. Dan saya sangkut that means saya bekerja pula. Selepas tu saya dapat offer untuk bekerja perform di resort. I see. Oh, tu dah masuk selangkah lagi ke performer di kelab malam, kelab dan resort lah. Okay. So saya teruskan perjalanan seni ni. Alright. Tapi habislah belajar tu, sama. Belajar dah complete lah. Dah complete tapi kita tak ada job kan. Ayolah zaman tu ada sijil tapi kerja tak ada kan. And then there is no turning point lah. Betul. Start daripada tu memang saya buat full time music sampailah hingga ke hari ni. Tapi untuk survive kita tak boleh depend pada satu pekerjaan saja kan. So saya terpaksa basking and then kalau ada job yang in contract kita teruskan in contract. Dan masa sama pun kita buat juga dapat offer ketika tu. Saya dapat sign dengan Scat Record. Scat Record under Michael Virapan dan dia buat solo project saya. Ketika tu yang produce saya Aubrey Suito dengan Zaid Ahmad. Masa tu apa konsep lagu dia? Konsep dia pasal ketika Scat Record tu dia punya first artist dia Casey Subramaniam, dia ada Liza Aziz, dia ada Amir Yusof dan saya yang keempat. So dia banyak pada kita, dia jumpa saya pun ketika saya basking di Bangsa, Green Jolly Spot.
So kita banyak nak buat projek more into folk. I see. Folk music lah. Folk music lah. Folk music. Perjalanan pun tak very smooth because Yalah. kita selalu travel and then kita tinggalkan kita punya recording staff kan. Dia berliku dah penuh cabaran. Tak semudah yang kita harapkan lah. Ya, betul. So banyak berjalan tersekat-sekat, tapi saya keep on moving pasal memang dah tak boleh nak buat kerja lain kan. Kita memang rasa music ni is one thing yang kita nak teruskan. Kita terus pada yang saya ada tengok lah di page Cik Dek kan. Cik Dek ni banyak perform. Okey, yang start reggae ni bila Cik Dek? Saya sebenarnya start dengan music reggae ni saya ikut mendiang Poi. Okey. Bersama band yang band Poi ada indie band dia, Retired Stoner. So tapi saya bertindak di belakang. Saya bermain keyboard untuk Retired Stoner. Berani pun saya tahu Cik Dek main keyboard juga. Aduh. Dan selepas tu barulah saya start dengan Rasta Syndicate ni pada tahun 2008. Masih barulah Rasta Syndicate. Tapi dengan Rasta Syndicate ni kita more into original stuff. Kita ada buat dah release 5 single tapi belum ada full album lagi dengan Rasta Syndicate. Tapi kita banyak terlibat dalam event-event dan festival-festival di Indonesia dan Thailand. Wow. Dekat situ yang saya nampak Cik Dek perform di luar negara. Cik Dek banyak perform di belah Thailand sana. Mana lagi? Indonesia. Cik Dek ni kira dah Asia lah. Dah travel travel your music dengan masa tu semua main reggae lah. Pasal apa yang di Thailand, especially di Thailand, dia punya industri reggae dia agak kuat. So festival music dia memang memang tahunan ada sepanjang tahun dia dah memang ada. So kita memang travel sana dalam bestnya 4 ke 5 festival every year. So memang happening lah, seronok kan. Kalau kita compare dengan kita punya since festival music kat Malaysia dia ada tapi macam tak ada. Tak terselah sangat lah. So kita terpaksa mengorak langkah, membuka cabang-cabang di luar. Kita dapat lihat benda ni di negara luar. Di Thailand, jiran-jiran kita lah. Yang kita nampak selalu di Thailand, di Indonesia pun buat. So maksudnya dia ada genre-genre yang dia orang akan jadikan benda tu dia punya event tahunan lah, ataupun berapa bulan sekali ke. Betul. So itu yang membuatkan nampak industri dia orang tu berbeza sikit lah pada industri kita kan, sebab dia bagi satu nyawa lah kat situ. Betul. Kan so ada perform live, you dapat perform satu lagi dapat perkenalkan diri you. Dan so as a genre artis apa, reggae apa, so you dapat kenalkan, dan kita boleh kenalkan kita punya artis ni ke luar negara. Saya rasa itu benda yang sihat lah kan. Okay. Dan saya nampak lagi satu, dia punya walaupun kita sebagai contoh di Thailand dia ada mainstream dan dia ada independent. Tapi bila kita nampak independent movement dia punya peminat-peminat ni memang full support. Betul. Sebagai contoh, event ni dia buat memang away from daripada kawasan ni, memang terpencil sedikit. Sebagai contoh, event ni dipanggil Isan Music Festival. Dia buat di kawasan Empangan. Jauh daripada Bangkok, 8 jam daripada Bangkok. Tapi kita akan nampak bila dia orang buat event, dia dah list out kan artis-artis yang terlibat. 24 hours punya music rotation kan. And then kita akan nampak ticket sales kan. Sebelum 2 bulan sebelum event tu bermula, kita dah nampak orang dah start buat reservation. Itulah sana dia very supportive kan. Tempat tu walaupun jauh, kita akan nampak diorang akan berduyun-duyun datang buat khemah semata-mata untuk music, arts dan sebagainya. Best lah. Seronok dapat kira macam consider macam Woodstock in the East lah. So kita tak dapat nak pergi barat kan. Kita dapat merasa suasana tu setiap tahun di Asia kan. So seronok lah. Satu benda yang mencabar kita, dan band pun terpaksa travel.
kita terpaksa guna kadang-kadang jalan darat 8 jam by train. Adventure. Very Best adventure Best dan best. mencabarlah. Cabar. Okey, itu satu stage sehinggalah terjadinya COVID ni pula. Jadi senario kita dah berubah. Senario dah berubah. Senario kita berubah. So tapi semua sekarang lately ni kita dah boleh perform balik. Betul. Kan. Dan itu nak tahu apa yang sekarang ni punya apa efek pada basker kan, pengalaman. So macam mana cerita? Sekarang kita tengok senario basking ni agak diterima ramai. So memang betul lah basker-basker sekarang ni kan. So dia dah ada platform yang dah sedia ada. So senang kan. Sebagai contoh di shopping komplek, diorang dah ada platform tertentu. Diorang datang play and perform. Macam zaman saya tu kita macam cowboy sikit lah. Kita masuk lorong-lorong kedai-kedai Cina kat mana-mana kan. Kita kadang-kadang orang tak bagi pun kita main. You jauh-jauh sikit bising. Kan dia punya cabaran macam. Tapi sekarang ni orang dah appreciate. Kadang-kadang ada tempat-tempat macam sekarang ni kita tengok kafe-kafe dah buka kan. So basker tu perform, dia dah ada tempat and then dia dah ada tokens yang sedia ada. So okay, kita cerita sikit untuk menjadi seorang baskers ni. Apa dia perlu buat? Dia perlu register ke? Dia perlu join ada persatuan basker ke? Untuk dia perform tu, untuk dia mendapat kebenaran perform tu. Kan? At least saja kita tahu apa ada is there any step or any undang-undang yang ataupun suka-suka hati buat gitar pergi sana basker ni kan. Ke kita kena daftar dulu, ke kita kena you be inside this society of basker punya society ke, ataupun you have to macam mana lah. Saya tak tahu tu, nak tanya pengalaman. Basker ni pun kita sebenarnya kalau kita ada talent, kita berani, mental kita kuat, kita boleh basking di mana-mana saja kan. Dalam masa yang sama dah ada NGOs yang arrange, yang apa orang kata berteraskan basker. So dia akan bagi kita platform, kita register sebagai members, dia akan offer kita slot-slot dan tempat venue-venue tertentu untuk kita perform. So adalah sistem dia. Ada sistem dah. So saya rasa untuk konten ini okey lah tu. Kita dah tahu cerita pasal basking daripada Cik Dad. So maksudnya Cik Dad ni kita akan tengok lah, kadang kita pergi merata tempat dia ada je. Macam biskut. Tapi saya suka sebab saya rasa Cik Dad ni berbakat besar. Saya suka tengok cara dia nyanyi kan, cara dia perform, lagu-lagu yang dia pilih, which I think dia antara yang terbaik lah kan, dalam performance yang dia. Sebab but to me basker ni dia are more real performance than kadang kita tengok dekat TV punya performance tu. Because you have to be really good dekat luar sana baru orang appreciate you kan. Kalau you tak bagus, so tak banyak lah collection contohnya gitulah. Collection tu. So sebenarnya dia terpulang kepada kita punya how we punya performance lah. The best performance, sedap, lagu pun baik, orang suka, yes, InsyaAllah you get more rezeki lah kan. Betul. Tapi apa pun saya nak pesan kita kena stay safe lagi, okay? Sebab COVID ni belum habis lagi. Dan Cik Dad bersama berhati-hati di jalan raya kan. Betul. Sebab dia basker ni satulah ada risiko lah, because you have to berada dalam masyarakat yang ramai kan. So kita kena jagalah kita punya SOP kan. Jaga kita punya supaya kita sihat lah kan, membendung diri daripada mendapat COVID ni kan. So anyway, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Dad sama-sama untuk menjayakan konten ni. Tanpa Cik Dad kita tak tahu cerita pasal baskers ni macam mana, dan pengalaman dia sendiri sebagai Cik Dad, sebagai artis, sebagai performer, sebagai apa background dia kan. So jangan kadang kita pandang ini satu lagi lah, just kadang kita jangan macam pandang je lah. Kita nampak basker, kita pandang rendah.
but these people are sometimes they are, they are degree holder, dia apa ni, ada sijil, bukan calang-calang kan, bukan budak main daripada entah mana-mana. So maksudnya kita kena don't judge the book by the cover kan. So okay, so salam sejahtera. Jangan lupa support saya dan geng-geng ni, sebab tanpa konten-konten ni tak dapatlah nak buat banyak konten ni kan. So share, like, subscribe tu yang paling mustahak. Iswal Iskandar channel kat YouTube. So Cik Dad, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sehingga kita berjumpa lagi dan selamat berpuasa semua. Okay. Moga raya ni kita boleh raya dengan lebih baik lah. Amin. Okay. Salam sejahtera. Bye.